22 Ogos 2014 mencatat episod sedih dalam sejarah negara. Setelah 38 hari, waris, ahli keluarga dan seluruh rakyat Malaysia menunggu, akhirnya jenazah mangsa tragedi MH17 kembali ke tanah air. Tiga belas jenazah dihantar melalui jalan darat, manakala 7 lagi dihantar melalui udara. Hari ini, pesawat Charlie 130 diberi penghormatan untuk membawa 4 jenazah kepada keluarga masing-masing di Kuching, Sarawak dan Ipoh, Perak bagi pengebumian. Kami sebagai anggota tentera, TUDM khasnya dan juga sebagai rakyat Malaysia akan melaksanakan tugas yang diamanah kepada kami. Pangkalan Udara Subang, lokasi operasi nombor 20 skuadron sejak 1997. Lepas tu subsequently on Friday ni on Wednesday akan bawa pegawai kanan tentera darat. Seawal 10 pagi, Major Mardiana Razali sudah terbang ke Awan Biru bersama anak-anak kapalnya. Seminggu sekali, Major Mardiana dan anak-anak kapal ditugaskan untuk melakukan misi penerbangan pengawasan maritim. Kali ini, Selat Melaka destinasi dituju. Misi ini adalah tugas utama nombor 20 skuadron bagi menjaga kedaulatan dan keselamatan perairan negara. Mereka, barisan pertama yang akan mengesan segala ancaman dari anasir luar. Ketika ini kami berada di ketinggian lebih kurang 300 meter daripada paras laut, di mana pada ketika ini mereka cuba memantau dan melihat keselamatan perairan Selat Melaka. Jika sebarang kapal yang dicurigakan, maka mereka akan mengambil sebarang tindakan terhadap kapal tersebut. Pesawat ini boleh diterbangkan serendah sehingga 250 kaki. Yang kami perhatikan supaya tidak dapat dikesan oleh radar sewaktu melaksanakan penerbangan taktikal. Daripada kita berlepas sehingga ke kawasan target kita boleh terbang serendah 250 kaki. 9 tahun berkhidmat bersama pesawat pengangkut C-130 Hercules, Major Mardiana Razali memegang tempat yang istimewa.
Dia antara 4 juruterbang wanita terpilih untuk menerbangkan pesawat ini. Buat pertama kali rasa macam ialah kita sebagai tanggungjawab pada kapal dan juga kepada kru-kru yang lain di bawah tanggungjawab seorang juruterbang. Saya rasa mula-mula tu rasa gemuruh, tapi kita fikirkan tanggungjawab dan itu ialah kerjaya. So kita kena cekal dan rasa bangga untuk menerbangkan pesawat C-130 ni. Pemantauan maritim biasanya dilakukan sekitar tempoh 2 jam di beberapa kawasan perairan Malaysia. Misi dilakukan dan situasi kelihatan terkawal. Pangkalan Udara Subang. Zulu Air clearance cleared to search area as per flight plan route 7000 Subang Radar 1 departures for 031. Operasi maritim yang dikendalikan oleh Major Mardiana dan kru selamat kembali. Misi mingguan yang dilaksanakan secara bergilir-gilir bagi memastikan keselamatan perairan negara terjamin. Nombor 20 Skuadron menempatkan 10 buah pesawat pengangkut C-130 yang mampu diterbangkan secara manual dan automatik menggunakan sistem hidrolik. Lieutenant Colonel Muhammad Jafri Subuh TUDM, pegawai memerintah nombor 20 Skuadron sejak Februari tahun ini. Dia berpengalaman hampir 20 tahun sebagai juruterbang Charlie. Meskipun memegang tampuk pemerintahan, dia masih aktif dalam setiap misi negara yang dijadualkan. Nombor 20 Skuadron mempunyai kekuatan seramai 255 orang anggota keseluruhannya. Mega 01, surface wind 160 degrees 04 knots, wind 15. Waktu yang kritikal adalah waktu take off and landing. 215, clear to land, Mega 01. Dia boleh melaksanakan short landing and short take off, which is very important for military operation. Copy. Okay, confirm your runway. Cuaca pagi ini terang. Hari yang sesuai untuk melakukan satu lagi misi penting. Sepasukan unit meteorologi Selangor bersama anggota nombor 20 Skuadron berganding tenaga menyediakan bantuan larutan garam bagi tujuan pembenihan awan. Dalam bulan ini sahaja, Lieutenant Colonel Muhammad Jafri Subuh sudah 5 kali menyertai misi ini. Kami difahamkan tahun ini antara yang paling sibuk dengan operasi ini. C-130 adalah pesawat yang dipertanggungjawabkan untuk menjayakan misi ini. Seribu liter bancuan larutan garam dimasukkan ke dalam pesawat Charlie. Operasi pembenihan awan melibatkan 2 kawasan tadahan hujan iaitu Empangan Selangor dan Kuala Kubu Baru. Sejak awal tahun ini, jerebu dan kemarau melanda di semenanjung Malaysia. Faktor ini menyebabkan Empangan Selangor semakin kritikal dan memberi gangguan air kepada penduduk tempatan. Setelah 2 jam memeriksa keadaan pesawat ini, Lieutenant Colonel Jafri dan pasukannya bersedia meneruskan misi.
C-130 pesawat taktikal mempunyai 4 buah enjin. Kecanggihan teknologi pesawat ini membuatkan ia masih mampu diterbangkan sekiranya 2 enjin gagal dihidupkan. Misi kali ini, Sarjan Halmi dipertanggungjawabkan untuk melakukan penyemburan larutan garam. Perjalanan di awan biru mengambil masa sejam untuk sampai ke lokasi. Proses penyemburan larutan garam dilakukan dengan pantas. Faktor angin kencang dan berada pada ketinggian ini boleh mengakibatkan simptom kesukaran pernafasan. Namun, proses ini perlu dilakukan dengan berhati-hati. Ini disebabkan setiap kru berhadapan dengan risiko. Ketika operasi pemilihan awan ini dilakukan, pesawat ini berada di ketinggian 6,000 hingga 8,000 kaki atas aras laut. Dan saya difahamkan penyemburan air garam ini hanya dilakukan kepada awan tertentu, iaitu awan sebelum menara. Dan sekarang ini kelajuan pesawat di antara 150 knot mengikut kelajuan lintasi rem. Hampir sejam proses penyemburan, selesai tugasnya untuk kali ini. Hujan yang turun seakan-akan memberi tanda positif atas misi yang dilakukan tadi. Bagi kru Lieutenant Colonel Jafri, hari mereka berakhir. Namun tidak bagi mereka yang berkhidmat di unit kejuruteraan. Tugas mereka baru saja bermula. Berkhidmat hampir 15 tahun, Major Madi Yalagan Celapan, Ketua Jurutera berpengalaman yang menjadi tulang belakang unit kejuruteraan pesawat C-130. Setiap kali anak-anak kapal selesai operasi dan tiba di pangkalan, dia antara yang tidak menang tangan untuk memastikan keadaan pesawat tidak mengalami kerosakan. Bagi saya, penyelenggaraan pesawat ni, I consider every day is a learning day lah. Sehingga sekarang saya boleh katakan saya masih belajar lagi. Personal feeling, I'm very proud of it to be here today to tell the nation that I'm with this C-130. Mega 01, surface wind 160 degrees 04 knots. Biarpun berusia hampir 4 dekad, pesawat pengangkut ini mempunyai kemampuan yang istimewa. Bersaiz seperti pesawat Boeing 737, kebiasaannya ia memerlukan landasan sepanjang sehingga 5,000 kaki untuk mendarat. Namun bagi C-130, itu tidak menjadi keutamaan. Ia boleh melakukan pendaratan di landasan pendek kira-kira 2,000 kaki. Kejayaan itu bentuk lampu departure. Waktu yang kritikal adalah waktu take off and landing. Kelebihan enjin ini berbanding dengan pesawat komersial, enjin ini boleh melaksanakan tactical flying, then short landing and short take off di kawasan yang restricted area macam ni. 11 Julai 1976, 2 buah pesawat Charlie diterbangkan terus dari Amerika Syarikat oleh anak kapal TUDM ke Kuala Lumpur. Tarikh bersejarah buat tentera udara di Raja Malaysia. Penghantaran pesawat C-130 telah dilakukan secara 4 peringkat. Kehadiran pesawat baru ini menggantikan pesawat lama Dud Herald yang ketika itu ditamatkan perkhidmatannya pada Oktober 1976. Major Jeneral Datuk Pahlawan Khairul Bakri Mustafa bersara antara juruterbang C-130 terawal yang terbabit dalam membawa pulang pesawat berkenaan ke tanah air pada 38 tahun lalu.
Mula-mula kami berlapan rasa takut jugalah. Kerana kami daripada pesawat yang lebih kecil, tapi setelah mendapat tunjuk ajar daripada sahabat kita di Australian, kami berjaya 8 orang kami. 8 orang kami berjaya untuk balik ke Kuala Lumpur dan tunggu aircraft yang baru sampai. Tragedi yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia, malah juga dunia. Kehilangan pesawat penerbangan Malaysia MH370 telah menghimpunkan tentera bantuan daripada 25 buah negara bagi misi mencari dan menyelamat. Nombor 20 Skuadron turut mengembeling tenaga bagi pencarian ini. Selepas pencarian di Laut Cina Selatan dan Selat Melaka gagal menemui petunjuk, operasi mencari beralih ke kawasan selatan Lautan Hindi. 3 buah pesawat C-130 dikerah dalam misi antarabangsa ini. Lieutenant Colonel Jafri, Major Mardiana dan kru skuadron ke-20 bekerja keras selama sebulan bagi misi pencarian. Tugasan yang menguji mental dan fizikal mereka. Sepanjang pengalaman saya, sebelum ini tidak pernah. Dan ini adalah operasi terbesar yang pernah kami laksanakan. Dan juga detachment yang paling lama untuk pesawat C-130 Hercules. Cabaran sewaktu operasi tersebut, kawasan pencarian yang amat luas, jarak yang jauh daripada pangkalan kita berlepas, dan juga kami anak kapal telah memaksimalkan waktu penerbangan kami sehingga 10 jam setiap hari. Keseluruhan misi mencari dan menyelamat, 2 orang juruterbang wanita terpilih. Major Mardiana salah seorang daripadanya. Baginya, operasi MH370 memberi pengalaman berbeza. Misi search ni lain daripada yang lain lah. Kita mencari sesuatu yang kita mungkin akan jumpa, mungkin tidak. Harapan untuk setiap kali terbang kita mungkin mendapat petunjuk. Pengalaman saya sepanjang misi di Perth tu, saya telah diuji dengan keadaan cuaca di sana lah yang tidak menentu, mengakibatkan saya tidak boleh turun ke bawah lagi untuk misi mencari tu. Saya terpaksa berpatah balik ke pangkalan. Selaku jurumalim, Kapten Haslam Gol Amin Gol akui operasi MH370 sedikit sebanyak menguji semangatnya. Misi yang agak sukar sebab kami perlu terbang jauh dan saya juga mesti memastikan minyak untuk pesawat untuk pulang ke Pierce Air Force Base tu mencukupi. Jikalau tak mencukupi, itu boleh membahayakan kepada kru mencari dan menyelamat pula. Misi mencari dan menyelamat MH370 melibatkan keluasan kawasan yang terbesar dan termahal di dunia, meliputi 319,000 km persegi. Justru perancangan dan pelaksanaan dilakukan dengan terperinci. Pembantu juruterbang, Kapten Julian Ho Hung Meng, turut menggalas tanggungjawab dalam misi MH370. Menurutnya, kerjasama antara kru sangat penting disebabkan tempoh misi yang lebih panjang. C-130 saya boleh cakap is a very rugged aircraft lah. We operate in every environment, anywhere and anytime. And then at a moment's notice, they can activate a C-130 for any mission. So itu I'm very proud of. Sepanjang pencarian, pelbagai cabaran baru dihadapi, namun erti putus asa tidak pernah menghalang untuk meneruskan pencarian.
Misi mencari dan menyelamat pesawat penerbangan MH370 menguji kemampuan aset negara. Bagi mengekalkan kesiagaan pesawat pengangkut C-130, unit kejuruteraan TUDM sentiasa bersiap sedia 24 jam. Penyelenggaraan enjin antara yang terpenting sebelum dan selepas pesawat ini berkhidmat. Penggunaan yang kerap mungkin boleh menyebabkan risiko itu tinggi, apatah lagi melibatkan perjalanan yang jauh. Kebiasaannya di kala malam, suasana lebih sibuk. Namun malam ini, Meja Matia dan anak buahnya harus menyediakan pengangkutan bagi orang-orang kenamaan. Seramai 10 orang kru unit kejuruteraan terlibat dalam tugasan pengubah suaian. Kita boleh melaksanakan pengubahan role dalam jangka masa yang pendek. Pada satu hari yang sama, apabila kita memasang satu jenis role dan selesai penerbangan itu, kita akan menukar role tu immediately untuk melaksanakan another tasking. Pengubah suaian mengambil masa hampir sejam. Berasal dari Melaka, kekangan masa tidak menjadi penghalang bagi ayah kepada 2 orang putera ini untuk berkongsi aktiviti bersama anak sulungnya. Walaupun terpaksa berjauhan dan sentiasa terbang ke udara, Lieutenant Colonel Jafri akan memastikan keperluan keluarganya. Merupakan tulang belakang Lieutenant Colonel Jafri, Zubaidah Zahari sentiasa memberi sokongan di setiap kejayaan yang dicapai olehnya sehingga ke hari ini. Sebagai seorang isteri memang risaulah. Tapi kami memang kata dah dibiasakan, memang selalu kena tinggal. Memang dah tugas dia untuk negara, untuk Malaysia. Jadi saya pun bercakap dengan anak, kita kena reda pekerjaan ayah tu demi untuk negara Malaysia. Ini masa ni dekat mana ya, Alung? Tahun bila ni? 2011. Bergelar isteri dan ibu kepada 3 orang anak tidak menghalang cita-cita sejak kecil sebagai juruterbang. Restu dan persefahaman yang tinggi daripada suami, Rosmadi Rahman, seorang juruterbang syarikat penerbangan, amat bermakna buat Meja Mardiana. Kata risau tu bukan setakat berkaitan dengan penerbangan. Apa-apa pun kalau yang ni pun mesti ada perasaan risau kan. Tapi dalam penerbangan ni pun pasal saya pun dalam bidang yang sama, so saya tahulah perasaan risau memang tetap ada lah. Dan apa yang saya buat just doa je lah. Tak ada apa-apa yang buruk jadi itu je lah. Cuba dia tulis satu, jangan dah tulis. 2 jam sebelum penerbangan, Kapten Syukri Sarjeng perlu menjalankan tugasnya. Dia jurutera penerbangan untuk nombor 20 skuadron sejak 2005. Individu penting yang memberi keputusan mutlak kepada juruterbang sama ada misi penerbangan dapat dilakukan pada hari itu ataupun tidak. Kiranya pesawat itu kurang memuaskan ataupun sistem yang ada kerosakan, so saya akan menyampaikan maklumat itu kepada pilot untuk mengambil keputusan untuk meneruskan penerbangan ataupun tidak. Carrier dengan C-130 banyak membawanya terbabit dalam beberapa misi penting seperti di negara bergolak Afghanistan. Pengalaman yang ditimba membuatkan dia lebih matang dalam melaksanakan tugas, apatah lagi nombor 20 skuadron merupakan tulang belakang kepada misi-misi besar negara. Apa pun jua misi itu, yang pasti
Dia antara insan di sebalik C-130 yang tidak jemu berbakti dan bersiap sedia demi tanah air. Hari ini, Lieutenant Colonel Jafri dan pasukannya ditugaskan untuk menyokong misi yang dibawa oleh 11 skuadron terdiri daripada 4 buah pesawat pejuang Sukhoi dari Pangkalan Udara Gong Kedak. Setakat ini, terdapat 4 buah pesawat Charlie yang bertindak sebagai tanker atau membawa bahan api. Ini merupakan proses pembekalan bahan api di udara khusus untuk memberi kemudahan kepada penerbangan jarak jauh pesawat pejuang tanpa melakukan pendaratan. Ketika ini, ketinggian adalah sekitar 10,000 sehingga 14,000 kaki. Kelajuan pesawat ditetapkan antara 200 hingga 220 knot semasa proses pengisian dilaksanakan. Misi ini menguji kemahiran formasi dan kendalian juruterbang. Operasi ini mengambil masa selama 15 minit dan sebanyak 8,800 liter bahan api dibekalkan kepada pesawat tersebut. Sementara itu, di Pangkalan Udara Subang, kru Meja Mardiana sedang sibuk bersiap sedia. Dalam masa setengah jam, mereka ditugaskan menghantar delegasi dari tentera udara di Raja Thailand. Ini antara salah satu keistimewaan yang menguji kesiapsiagaan TUDM. Ia bukan sahaja menjadi pesawat taktikal, malah ia boleh diubah suai menjadi pesawat penumpang, khususnya membawa tetamu kenamaan. Jarak perjalanan pesawat C-130 mampu pergi sehingga 12 jam tanpa henti. Namun, ia bergantung dengan muatan dalam pesawat ini. Dalam satu masa, pesawat ini menempatkan 80 tetamu kenamaan. Seperti pesawat komersial, nombor 20 skuadron juga mempunyai pramugari yang akan bertugas menyambut kehadiran tetamu kenamaan di pesawat ini. Perjalanan ke Kota Kinabalu, Sabah dijadualkan selama 3 jam 30 minit. Hari yang panjang buat seluruh warga nombor 20 skuadron. Namun, sebelum pesawat C-130 memerlukan misi baharu pada keesokan hari, persiapan sudah pun dilakukan. Lebih 16,000 liter bahan api perlu dibekalkan kepada pesawat C-130 dan ia mengambil masa lebih kurang setengah jam untuk setiap isian.
Pesawat Charlie berkhidmat tanpa gagal sejak 4 dekad lalu. Segala misi yang diharungi diselesaikan nombor 20 skuadron dengan penuh rasa bangga. 3 hari lagi, pesawat-pesawat ini akan menggalas tugas penuh hormat ketika seluruh negara berkabung. Kewujudan C-130 ini harus diketahui oleh seluruh rakyat Malaysia. C-130 atau Charlie atau Hercules ni adalah tulang belakang negara kita. Bekerja di langit biru memerlukan stamina yang tinggi. Seminggu sekali, latihan kecergasan perlu dititik beratkan bagi mengekalkan kekuatan fizikal dan mental. Faktor kecergasan penting bagi setiap pengendali pesawat C-130. Okay, stand by. And up. Okay, hold. 5, 4, 3, 2. Perkara yang sama ditekankan 39 tahun lalu. Major Jeneral Datuk Pahlawan Khairul Bakri Mustafa pengalamannya luas. Setengah hayat hidupnya dicurahkan khidmat kepada pesawat pengangkut C-130. Pengalamannya sebagai generasi pelopor pesawat Charlie memberikan perspektif berbeza dengan pengalaman yang diperolehi masa kini. Kita dulu gong kedak tu sebelum present days, in the 70s, in the 80s dulu, apa pun tak ada, kosong. And kita land kat sana dulu siang, dan kita take off masa malam. Kita pakai lampu macam pelita tu. Atau dalam bahasa aviation ni kita panggil gooseneck. Dia tunggu besar, nyalakan dia macam pelita lah. So kita land macam tu je. Berkhidmat hampir 4 dekad bersama warga nombor 20 skuadron TUDM, Charlie menyumbangkan dalam misi-misi yang lain, sama ada membabitkan dalam maupun luar negara. Sejarah panjang pesawat C-130 menyaksikan pelapis baharu datang untuk menimba ilmu dan kemudiannya menjadi juruterbang profesional. Selain aktif menyempurnakan misi, Lieutenant Colonel Muhammad Jafri juga giat memberi tunjuk ajar kepada generasi baru. Baginya pelapis muda seperti inilah kesinambungan legasi pesawat Charlie. Kewujudan C-130 ini harus diketahui oleh seluruh rakyat Malaysia. Bukan saja pesawat pengangkut ataupun strategik, dia adalah memberi sumbangan yang cukup besar. C-130 atau Charlie atau Hercules ni adalah tulang belakang negara kita. Kita bukan jasa untuk rakyat tau, untuk kru sendiri pun. Jumaat, penghulu segala hari. Seluruh rakyat Malaysia berkabung dan menangisi tragedi pesawat penerbangan MH17 yang ditembak jatuh di timur Ukraine pada 17 Julai lalu.
Pesawat pengangkut Charlie diberikan penghormatan membawa balik 4 jenazah ke pangkuan keluarga masing-masing. Di hari suram ini, Lieutenant Colonel Muhammad Jafi Subuh menggalas tugas mengendali C-130 ke Kuching, Sarawak. Sepanjang 19 tahun berkhidmat, misi kali ini jalankannya dengan penuh rasa hiba. Bunyi deruman enjinnya menggamit nostalgia sesiapa saja yang pernah bernaung di bawah sayapnya. Terbangnya memikul tugas demi tugas, menumpah bakti kepada negara. Nombor 20 Skuadron tanpa batasan. Terima kasih, Charlie. Curahkan sepenuhnya jasa dan